Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nampaknya Mahyadin Mak Yassin sudah jatuh di timpa tangga. Belum selesai satu lagi. Kemarin dalam kenyataannya selepas beliau dilepaskan oleh SPRM, beliau membuat satu ulasan berkenaan dengan satu syarikat dan satu pribadi yang memang terkenal, iaitu jutawan di Malaysia, iaitu Syed Mokhtar Al-Bukhari dan Yayasan Al-Bukhari, di mana beliau mengatakan bahawa pengecualian cukai yang telah diberikan kepada kepada Yayasan Al-Bukhari dibatalkan oleh Lim Guan Eng. Tetapi hari ini Lim Guan Eng menafikan, dan bukan saja menafikan tetapi beliau juga turut mahu menyaman Mahyadin Mak Yassin kerana berbohong. Nampaknya Mahyadin Mak Yassin tak reti nak jerah. Tak reti nak tak reti nak retilah. Sudah sekarang ada masalah, buat masalah lagi satu. Kali ini Lim Guan Eng menafikan arah batalkan pengecualian cukai untuk Yayasan Al-Bukhari. Malah beliau juga mempertimbangkan untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap Tan Sri Mahyadin Mak Yassin, Presiden Bersatu itu, jika Presiden Bersatu itu, iaitu Tan Sri Mahyadin Mak Yassin, gagal memberikan bukti dakwaannya. Kata Lim Guan Eng, saya ingin menyatakan bahawa saya tidak pernah mengeluarkan sebarang arahan spesifik membatalkan pengecualian cukai yang diberikan oleh Kerajaan Barisan Nasional kepada Yayasan Al-Bukhari yang dinaungi oleh Syed Mokhtar Al-Bukhari. Katanya, bolehkah Muhyiddin tunjukkan surat di mana saya telah mengeluarkan arahan sebagai Menteri Kewangan untuk membatalkan pengecualian cukai kepada Yayasan Al-Bukhari. Mahyadin Mak Yassin, sila keluarkan bukti itu. Kasih kantoi Lim Guan Eng kalau ada bukti. Kalau tiada bukti, nampaknya Mahyadin Mak Yassin kantoi teruk lagi, disaman lagi oleh Lim Guan Eng. Kata Lim Guan Eng, ini memang membuatkan Tan Sri Mahyadin Mak Yassin dan semua bos-bos di dalam Perikatan Nasional semakin panik. Kata Lim Guan Eng, sekiranya beliau gagal berbuat demikian, saya akan mendapatkan nasihat undang-undang terhadap pembohongan Muhyiddin yang berniat jahat ke atas saya. Memandangkan ia juga membabitkan tuduhan rasuah yang akan dibicarakan di Mahkamah Kelab, kata Lim Guan Eng dalam satu kenyataan pada malam tadi. Muhyiddin Yassin telah dipanggil ke SPRM semalam untuk direkodkan kenyataannya, dan selepas itu antara isu yang dibangkitkan oleh agensi anti rasuah ialah rayuan terhadap pembatalan pengecualian cukai yang diberikan kepada Yayasan Al-Bukhari. Dia memberitahu pemberita selepas disual siasat bahawa dia akan didakwa atas tuduhan salah guna kuasa kerana memberikan semula pengecualian cukai yang diberikan kepada yayasan itu oleh Kerajaan Barisan Nasional. Pada masa itu dia berkata pengecualian cukai itu dibatalkan oleh Menteri Kewangan ketika pentadbiran Pakatan Harapan PH pada 2018. Dan kebetulan pada waktu itu Menteri Kewangan ialah Lim Guan Eng. Mahyadin Mak Yassin berkata apabila dia menjadi Perdana Menteri selepas kerajaan PH jatuh, Syed Mokhtar merayu kepadanya untuk menarik balik pembatalan itu. Selain itu, Presiden Bersatu itu turut disoal siasat oleh SPRM mengenai program Jana Wibawa. Program Jana Wibawa ini adalah satu projek rancangan oleh Kerajaan Pentadbiran Kerajaan Muhyiddin ketika itu sebagai sebahagian daripada usaha bantuan wabak COVID-19 kepada Bumiputra. Yang paling kena tekankan ialah kepada kontraktor Bumiputra.
Beberapa pemimpin Bersatu lain juga telah didakwa berhubung projek Janawi Bawah sejak pertengahan Februari, termasuk bekas Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wanjan dan Timbalan Ketua Bersatu Segambut Adam Radlan Adlam Muhammad. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Muhyiddin sudah pun disahkan telah didakwa atas pertuduhan yang saya fikir lebih teruk daripada Najib Razak. Najib Razak ketika dia didakwa untuk SRC International, dia hanya didakwa dengan 42 juta ringgit sahaja. Tapi kali ini Tan Sri Mahyadin Mak Yassin didakwa dengan pertuduhan membabitkan lebih 200 juta ringgit Malaysia, iaitu 232.5 juta dengan 6 dakwaan yang amat dahsyat. Ingat ke lagi kita, Tan Sri Mahyadin Yassin berkata dia tak terlibat apa-apa, dia tak ambil sesen pun. Of course dia tak ambil lah. Tapi yang ini, pertuduhan ini, saat lagi kita bacakan apa yang dia terbabit. Bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun didakwa atas 4 pertuduhan salah guna kuasa. Wow, nepotisme, apa itu nanti, kronisme, apa itu kan tu? Cuba kamu komen sikit apa dah. Muhyiddin Yassin didakwa atas 4 pertuduhan salah guna kuasa. Inilah masalahnya bila sudah berkuasa, yang dulu yang dulunya dipertahankan, yang dulunya dilawan. Sekarang bila ada berkuasa, mana dah lupa kah perjuangan itu? Salah guna kuasa 4 dan 2 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan 232.5 juta. Sekali lagi, pengubahan wang haram. Saya nak tanya, kalau benar ada pengubahan wang haram yang melibatkan Mahyadin Mak Yassin, kalaulah wang itu sudah diberikan kepada orang dan orang pula makan nasi dengan duit hasil daripada pengubahan wang haram itu, adakah orang itu makan nasi haram atau nasi halal? Saya pun tak pastilah, saya bukan ahli agama. Okey, tapi yang pasti kesianlah bagi mereka yang tidak tahu dan terima wang daripada pengubahan wang haram. Kalau betul itu dilakukan, ini amat sedih. Pengerusi Perikatan Nasional itu didakwa semasa prosiding di hadapan Hakim Mahkamah Session Kuala Lumpur Azura Alwi pagi ini. 4 pertuduhan salah guna kuasa itu dirangka mengikut Seksyen 23/1 Akta SPRM 2009 yang menuduh Muhyiddin Mak Yassin menggunakan kedudukannya sebagai Perdana Menteri dan juga Presiden Bersatu pada ketika itu untuk mendapatkan 232.5 juta daripada 3 syarikat dan seorang individu di antara 1 Mac 2020 dan Ogos 2021. Wow, ini amat mengejutkan. Hanya 3 syarikat dan seorang individu dapat 232.5 juta. Baru 3 syarikat dan seorang individu. Belum lagi kalau tiba-tiba banyak lagi, berapa banyak dah. 2 pertuduhan pengubahan wang haram yang dibentangkan di bawah Seksyen 4/1B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 dibaca bersama dengan Seksyen 87/1 Akta yang sama yang menuduh ahli politik berusia 76 tahun itu menerima sebanyak 120 juta daripada aktiviti haram daripada Bukhari Equities Sdn Bhd antara 25 Februari hingga 8 Julai 25 Februari 2021 dan 8 Julai 2022. Wow, kayanya Bukhari Equity ini. Kenapa dia sanggup bagi 120 juta kepada Tan Sri Mahyadin Yassin? Tapi itu pasti bukan masuk dalam akaun Muhyiddinnya. Itu bukan. Jadi dia masuk ke mana? Nanti kita bacakan bersama. Ahli Parlimen Pago itu boleh dipenjara sehingga 20 tahun dan denda 5 kali ganda jumlah suapan terbabit atau RM10,000 yang mana lebih tinggi bagi pertuduhan salah guna kuasa. Manakala bagi kes pengubahan wang haram boleh dihukum penjara sehingga 15 tahun dan didenda 5 kali ganda jumlah terbabit atau RM5 juta, mana yang lebih tinggi. Wow, banyak tuh.
Dan Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun diikat jamin sebanyak 2 juta ringgit Malaysia. Pada prosiding pagi tadi, Peguam Cara Negara Ahmad Teriuddin Mohamad Saleh memohon ikat jamin ditetapkan 2 juta dengan 2 penjamin tempatan dan pasport tertuduh diserahkan kepada mahkamah sebagai sebahagian daripada syarat jaminan. Peguam Muhyiddin K. Kumaraendran memaklumkan mahkamah pihak pembelaan bersetuju dengan cadangan jaminan dan syarat-syaratnya. Azura kemudiannya membenarkan jaminan sebanyak 2 juta ringgit Malaysia dengan 2 penjamin tempatan dan memerintahkan pasport tertuduh diserahkan kepada mahkamah. Pada akhir prosiding pada hari ini, Teriuddin memaklumkan Muhyiddin dijangka menghadapi satu lagi pertuduhan di Kompleks Mahkamah Shah Alam. Bagaimanapun tidak didedahkan jenis pertuduhan itu. Pertuduhan Muhyiddin hari ini selepas dia dipanggil ke Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya semalam. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.